Okey, so cikgu mula ya. Okey, masih lagi sama dengan pelajaran kita hari Isnin lepas. Okey, perimeter dan luas kita tajuk masih lagi tajuk luas 10.2, luas segitiga, segi empat selari, lelayang dan trapezium. Okey, masih sama juga lagi menerbitkan rumus. Okey, sekejap ya. Masih sama hari ni kita nak buat sekejap. Okey, menerbitkan rumus dan juga penyelesaian masalah. Sama lagi, cuma hari ini kita akan jawab sama-sama. Ini muka surat 63. Okey? Kamu dah buka belum muka surat 63? Okey, Yap Xiaoying dengan Wong Kishun ada muka surat 63. Prepare dengan kamu punya pensel. Pensel dan buku. Sebab apa nanti lepas habis kelas ni, cikgu nak kamu ambil gambar terus hantar kat cikgu. Okey? Okey, are you ready class? Are you ready? Yap Xiaoying, Wong Kishun, are you ready? Hello? Okey, boleh Okey. Okey, jadi cikgu nak ingatkan kembali, kita ada belajar yang ni minggu lepas kita ada belajar tentang rumus. Okey. Okey, sekejap Okey, jadi minggu lepas kita ada belajar ni segitiga. Minggu lepas pula hari Isnin. Kita ada belajar tentang rumus. Ni rumus yang 3 ni lah. 4. Okey. Jadi hari ni kita nak buat latihannya sama-sama. Kamu dah ada buku Cikgu harap kamu dapat buat sama-sama dengan cikgu. Okey. Sekejap Kopi. Okey, so kita nak buat yang ni hari ni. Okey, ni rujukan dia. Nah, kamu dah sedia? Dah ada pen? Pen ada pensel? Okey, jadi hari ni lihat soalan dia. Tulis satu ungkapan untuk mewakili luas bagi bentuk berikut. Yap Xiaoying, Wong Kishun, sudah ada pen dengan buku? Pensel dan buku sudah ada? Kalau tak nak cakap, kamu boleh tulis dekat chat. Ya, macam tu. Okey, cikgu mula ni Okey. So, yang pertama ini ialah segitiga. Segitiga macam mana nak cari luas? Dia kata tadi, tuliskan ungkapan. Kan? Ungkapan untuk mewakili luas. Maksudnya, kamu kena tulis dia punya formula. Okey, jadi segitiga kamu tahu setengah darab tapak darab tinggi. Okey. So tapak dia dekat sini ialah huruf Q tadi ni. Tinggi dia pula cikgu cakap mesti ambil yang 90 darjah. Okey, jadi luas. Tulis sama-sama dekat buku. Yap Xiaoyi, Wong Kishun tulis sama-sama dengan cikgu. So that nanti cikgu siap, kamu pun siap. Lepas tu boleh terus hantar. Okey. Macam mana luas dia? 1/2 darab tapak. Tapak dia Q. Kamu pun buat Q. Darab tinggi. Tinggi dia P. Ini saja jawapan dia. Okey, sudah tulis ke belum? Yap Xiaoying, kamu sudah tulis ke belum? Belum. Okey, belum pergi ambil buku, ambil pensel. Tulis sama-sama ni. Okey, ini jawapan dia. L sama dengan 1/2 QP. Cikgu tunggu kamu. Cikgu bagi kamu 1 minit. Pergi ambil pensel dengan buku. Yap Xiaoying. Yap Xiaoying. Yap Xiaoying. Sudah tulis macam cikgu belum ni jawapan? Tak.
Okey, bagus. Okey, sekarang nombor 2. Okey, nombor 2 B ni. Okey, lihat. Empat segi dia ni, nampak ni. Ada tanda. Tanda satu. Ini kalau ada dua pasang ni. Kiri kanan dan juga atas bawah. Ini nama dia segi empat selari. Yang ni. Segi empat selari. Jadi bagaimana nak cari luas dia? Ialah tapak darab dengan tinggi. Mana tapak dia? Tapak dia yang ni. Yang huruf M. Okey, mana tinggi dia? Tinggi dia yang 90 darjah. So, nak cari luas dia sama dengan M darab dengan N. Macam tu saja jawapannya. Okey, sudah? Yap, Xiaoying sudah tulis L sama dengan M darab N. Sudahkah? Okey, sekarang kita tengok C pula. C kamu lihat dia ada satu pasang sahaja garis selari. Kalau ada satu pasang saja garis selari, kiri dan kanan dia tak selari, ini ialah bentuk trapezium. Wang Kishun cuba sebut trapezium. Trapezium. Okey, macam mana nak cari luas trapezium? Macam ni. Setengah darab ni hasil tambah sisi yang selari darab dengan tinggi. Okey. So, jawapannya kamu buat L sama dengan 1/2. Setengah. Okey. Darab, kamu kena tambahkan dua yang selari ni. Okey. R. Yang selari tu R tambah dengan S. Okey. Darab dengan tinggi. Tingginya T. Macam tu. Okey. Setengah darab hasil tambah R tambah S. Darab dengan tinggi. Tinggi mesti yang 90 darjah. Nampak ni. Ini pun tinggi dia mesti 90 darjah. Tinggi ni pun mesti 90 darjah. Tinggi mesti cari yang 90 darjah. Okey. Okey, kemudian kamu nampak yang soalan D bentuk macam diamond. Ini ialah bentuk lelayang. Okey, macam mana nak cari luas lelayang? Setengah darab A darab B. Apa itu A? Apa itu B? Okey. A tu ialah dari hujung ke hujung. Okey, sekejap cikgu lukis. Okey ni. Hujung ini ke hujung ini. Okey. Sekejap. Okey, hujung kiri ke hujung kanan, hujung atas ke bawah. Macam tu. Okey? So, mesti tambahkan. Kalau macam ni, dia memang dah buat M dari hujung kiri ke kanan. Okey, bucu atas ke bawah, dia dah tulis N. Jadi, senanglah. Kamu just buat luas. Oh, lemak. Sorry. Okey, jadi luas sama dengan setengah darab M darab N. Okey. Okey, yap Xiaoying sudah siap ke belum? Yap, Xiaoying sudah siap ke belum? Sudah siap? Yap Xiaoying? Belum. Belum. Sini salin sama dengan cikgu. Sudah siap lah. Sudah siap? Ah. Okey, Wang Kishun sudah siap ke belum Wang Kishun? Sudah siap. Okey. Semua orang 10.2B dah siap. Nanti tinggal lepas ni tinggal ambil gambar je bagi kat cikgu Okey, seterusnya kita lihat pula nak cari luas. Tadi ni kita buat dia punya formula. Okey, seterusnya yang ni kan. Okey. Yang ini. Okey kan kat bawah sama kan dengan cikgu? Kamu punya soalan.
Okey, luas segitiga setengah darab tapak darab tinggi. Darab tapak darab dengan tinggi. Okey, so sama juga yang ni. Okey, jadi kamu pun tulis luas. Okey, berapa tapak dia ni? Tapak dia yang ini. Inilah nama tapak. Tapak dia ialah 6 cm. Okey, tinggi dia yang mana? Tinggi dia mesti yang ada macam 90 darjah ni. Tinggi dia ialah 10 cm. Ni tinggi dia. Okey, kamu tulis dulu dia punya formula. Setengah darab tapak darab tinggi. Okey, so kamu masukkan nilai dia. Setengah tapak dia berapa? 6 cm. Okey, tinggi dia berapa? Ini tinggi dia yang ni. 10 cm. Okey. Okey, kemudian apa nak buat? Kecikkan. 2 ni kita nak hapuskan. 2 darab 1, 2, 2 darab 3, 6. Okey. Jadi kamu darabkan dia. 1 darab 3 darab 10. So 3 darab 10, jawapan dia 30. Okey, kemudian dia punya ni cm darab dengan cm. Kamu akan dapat cm kuasa 2. Okey, jadi jawapan dia 30 cm kuasa 2. Okey, sudah? Yap, Xiao Ying sudah sama dengan cikgu? Sudah tulis? Sudah. Okey, Wong Kishun sudah. Yap, Xiao Ying sudahkah? Sudah. Okey, Okey, sekarang kita buat soalan B pula. Okey, ini bentuk apa ni? Ini bentuk segi 4 selari. Okey, macam mana cikgu tahu dia segi 4 selari? Okey, kamu tengok ni. Dia satu kotak kan? Sebelah sini pun satu kotak juga. Jadi kita nampak dia sama kan? Ni atas bawah ni memang selari lah. Ini ialah segi 4 selari. Jadi kalau segi 4 selari, senang saja dia punya formula dia. Luas dia ialah tapak darab tinggi. Tak kira lah ukuran yang atas atau yang bawah. Sama sahaja. Okey. So, tulis. Luas. Mula-mula tulis formula dia dulu. Luas sama dengan tapak darab dengan tinggi. Tapak dia mana-mana yang selari ni. Kamu boleh ambil atas atau bawah. Okey. So, luas dia A tu ialah 14 cm. Okey, tinggi dia ambil yang 90 darjah ni . Cikgu cakap tinggi mesti 90 darjah. Dekat sini 7 cm. Buat 7 cm. Okey, 14 darab 7. Boleh congak. Kalau tak boleh congak, ambil kalkulator. Okey, mana kalkulator cikgu tak keluar? Ni. Okey, 14 darab 7. 14 darab 7. 98. Tulis 98. Jangan lupa unitnya cm dengan cm. Cm darab cm, kamu akan dapat cm kuasa 2. Okey? Ni senang je. Darabkan aja 14 dengan 7. Dapat dah jawapan dia 98 cm persegi. Okey? Ada nak tanya yang ni? Yap, Xiao Ying sudah siap? Wong Kichun sudah siap? Sudah siap. Okey, sudah siap. Yap, Xiao Ying pun sudah. Okey, seterusnya soalan C. Soalan C. Okey, kalau tadi kan kita nampak ni, dia satu kotak, satu kotak. Cuba tengok yang ni. Ni dah 1, 2, 3, 4 kotak. Yang ini 2 kotak beza dia kan. Jadi ni
obviously kita tahu dia ialah trapezium. Okay. Trapezium dia ada garis yang selari sepasang sahaja. Kiri kanan dia tidak selari. Okey. Jadi trapezium macam mana dia punya formula nak cari luas dia ialah setengah darab hasil tambah yang selari. Ni. Yang selari tu ni. Atas dan bawah ni. Okey, dia selari tu maksudnya dia sama arah. Okey, dan jarak dia sama. Okey. Darab dengan tinggi. Tinggi ambil yang 90 darjah ni cikgu cakap. Okey. Okey, pertama sekali tulis dulu. Luas sama dengan setengah darab hasil tambah yang selari darab dengan tinggi. Okey, kamu pun buat setengah. Hasil tambah yang selari ni 8 tambah dengan 20. 8 tambah dengan 20 cm. Okey, darab tinggi dia. Tinggi yang ni, yang 90 darjah ni. 9 cm. Okey, mula-mula cikgu kata selesaikan yang dalam bracket. Dalam bracket dulu. Okey, 28 cm. Darab 9 cm. Okey, kemudian kita nak hapuskan yang bawah ni. 2 ni. 2 ni, 2 darab 1, 2. 2 darab 14, 28. Okey. Jadi, darabkanlah 14 darab 9. Siapa ada kalkulator, boleh keluarkan kalkulator dia. 14 darab 9 sama dengan 126. Buatlah kat bawah ni jawapan dia. 126. Belum habis lagi. Dia punya unit dia cm darab cm. Sentimeter persegi. Baru habis. Senang saja Mula-mula tambahkan yang selari. Lepas tu darabkan dengan tinggi dia. Okey. Yap Xiao Ying sudah siap? Wong Kishun sudah siap? Belum. Belum. Okey. Tulis dulu. Okey, Yap Xiao Ying sudah siap? Sudah siap. Sudah siap. Faham tak Yap Xiao Ying? Setengah. Faham Lepas tu kamu kena tambahkan yang selari atas dan bawah. Ini yang saya ada kalkulator. Oh, you ada kalkulator. Bagus. Okey, darab dengan tinggi dia. Okey. Okey, sekarang kita nak pergi seterusnya. Wong Kishun sudah ya? Okey, seterusnya soalan Sudah. D. Okey, bagus. Okey, soalan D. Soalan D kalau kamu nampak macam diamond ataupun layang-layang ni, nama dia bentuk lelayang. Okey, jadi bentuk lelayang ni setengah darab hujung ke hujung ni, hujung kiri ke hujung kanan, hujung atas ke hujung bawah. Kalau macam ni pun samalah. Hujung kiri ke hujung kanan, hujung atas ke hujung bawah. Okey. Jadi kat sini dia dah bagi dah kamu dia punya nilai dia. Hujung kiri ke kanan itu ialah 4 cm. Okey, hujung atas ke bawah ialah 10 cm. Ni dah senang terus boleh buat. Darabkan je dua-dua. Luas dia ialah setengah darab A darab B. Okey, setengah A dia yang ni 4 cm. Darab 4 cm darab B 10 cm. Okey, lepas tu kecil kan? 2 ni kita nak buang dia. Okey, sebab dia pecahan. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. Okey, bila dah dapat macam senang lah. 2 darab 10. Berapa Yap Xiao Ying? 2 darab 10. You ada kalkulator kan? 2 darab 10 berapa?
Yap, Xiao Ying. Ada kalkulator kan? 2 darab 10 berapa? 20. Pandai betul. 20. 20 apa? 20 apa? Tengok. cm darab dengan cm. cm persegi ataupun cm kuasa 2. Senang saja. Okey? Sudah siap? Ada nak tanya cikgu tak? Ini senang saja. Okey. Yap Zhaying sudah siap ini? Sudah. Okey, sudah. Wong Kichun sudah siap ini? Wong Kichun sudah siap? Sudah siap. Okey, sudah siap. Sudah siap kita nak pergi soalan yang susah sikit. Susah sikit je. Okey, kalau tadi kita kira satu-satu. Sekarang dia ialah gabungan. Tengok dia dah ada gabungan beberapa bentuk. Okey, tak apa, jangan panik. Kita akan buat dia satu-satu. Okey, kita tengok soalan. Baca dulu. Sebidang tanah PQRS. Ni PQRS yang berbentuk segi empat tepat. Segi empat tepat maksudnya tinggi dia dengan panjang dia tak sama. Tak sama nampak ni 15, yang ini 18. Tak sama kan? Okey. Kemudian dia bahagi kepada kawasan A, B, C. A itu bentuknya ialah segi empat tepat. Segi empat tepat cikgu kata kiri dan kanan dia tak sama. Okey, segi empat tepat. Sekejap yang ni segi empat tepat. Okey, kemudian B berbentuk trapezium. B pula bentuk trapezium. Oh, ni susah pula nak lukis dia. Okey, ni trapezium maksudnya ini dengan ini selari. Okey. Lepas tu yang sebelah sini dia tak selari. Ini trapezium. Okey. Sekejap. Cikgu lukis lagi sekali. Kamu kena fahamkan soalan dulu kalau tak nanti tak boleh buat. Cikgu tukar color. Yang ini. Ini. Okey. Ini. Ini ialah bentuk trapezium. Cuma ada satu je yang selari. Sebelah lagi tak selari. Okey. Kemudian C. C pun kita tengok dia ialah bentuk apa ni? Dia bentuk dia okey, sekarang ni dia nak suruh kita cari luas C. Okey, tapi luas keseluruhan ini kita boleh cari tak? Luas keseluruhan ni kita boleh cari. Okey, di mana kita tahu dia segi empat tepat. Cara nak cari dia ialah tinggi ni darab dengan lebar. Okey, so kita cari dulu luas penuh dia. Okey. Luas keseluruhan PQRS, kita tahu ialah 15 cm darab 18 cm. Ni, kita nak tahu semua ni ialah 15 darab 18. Siapa ada kalkulator? 15 darab 18. 15 darab 18. Jawapan dia ialah 270. Yang ini kita tahu keseluruhan dia ialah 270. 270 apa? cm darab cm ialah sentimeter kuasa 2. Keseluruhan. Okey. Kemudian kita tengok pula. Yang ni. Okey, 15 ni
dia boleh bahagi dengan 2. Ni nampak tak? Ini sama. Ini dengan ini sama. Maksudnya 15 tadi ni dia bahagi 2. 15 bagi 2 dapat 7,5. Sini ialah 7,5. Sini pun 7,5. Okey. So kita nak cari yang mana dulu? Okey, cikgu rasa senang kita cari A dulu. Okey, A kita dah tahu ni. Tinggi ni ialah 5. Sebab apa? Sebelah sini dah bagi tahu 5. 5 cm kan? Okey, Ranjita, cikgu perlukan kamu ada buku B. Buku B kita tengah buat muka surat 64 Ranjita. Okey, pergi ambil buku B kamu dengan pensel. Kita buat sama-sama. Okey. So, ini tinggi ni tadi ialah sekejap Okey. Tinggi dia ni A ni ialah 5 cm. Macam mana cikgu tahu 5 cm? Sebab sebelah ni 5 cm. Okey. So 5 dengan 8. Okey. So kita tahu pula luas A. Luas A ialah 5 cm darab 8 cm. 5 darab 8 tak payah tekan kalkulator dah tahu 40 cm persegi. Okey, so kita dah tahu keseluruhan, kita dah tahu A, sekarang kita nak tahu B pula. Okey, luas B. B tadi cikgu cakap dia ialah trapezium. Macam mana nak cari trapezium? Setengah darab dengan hasil tambah yang selari. Hasil tambah 2 yang selari iaitu 5 dan juga 7,5. Jadi kamu buat 5 tambah 7,5 cm darab dengan tinggi dia. Tinggi dia kat sini. Sekejap. Ni tinggi dia kat sini. Macam mana nak cari? Tengok bawah ni. Clue dia dah ada. P kepada Q ialah 18. Okey. So kita dah tahu sini saja 8. Jadi kita tahulah yang ini ialah 10 cm. Kita gunakan maklumat yang bawah ni. Okey. Jadi tinggi dia 10 cm. Yes. Jadi kamu pun darabkan 10 cm. Okey. Again kata cikgu, mula-mula kita kena selesaikan yang dalam bracket dahulu. Kalau kamu pening sekejap cikgu buatkan dia kotak-kotak. Sekejap Mula-mula ni tadi luas keseluruhan kita cari Lepas tu kita cari A pula. Okey, lepas tu kita cari sekarang ni kita nak cari B. Okey, kita selesaikan selesaikan dalam bracket dahulu. Setengah. Okey, 5 tambah 7,5. Kalau tak yakin, buatlah 5 tambah 7,5 ialah 12,5. Tulis 12,5 cm. Okey, darab dengan 10 cm. Cikgu kata bawah ini kita kena hapuskan dulu. 2 darab 1, 2. 2 darab 5, 10. Okey. Kemudian darabkan 12,5 darab dengan 5. Kamu akan dapat jawapan dia 62,5. Tulis kat sini. 62,5 cm dengan cm kamu akan dapat sentimeter persegi. Okey, so kita dah dapat luas A dan luas B. Boleh tak kita nak cari luas C? Boleh. Dengan apa? Kita tolakkan sahaja. Okey, so sekarang cikgu dah dapat ni. Cikgu tukar sikit pen dia. Okey. So, jadi bila kita nak tahu luas C. Okey, luas C ialah
270 sentimeter padu. Okay, tolak. Okay, keseluruhan kita kena tolaklah dengan 2 ni. Baru kita dapat C kan? Tambahkan dulu yang ni. 40 sentimeter padu. 40 sentimeter persegi tambah 62,5 sentimeter persegi. Apa tak boleh tulis? Okey. So macam biasa cikgu cakap, selesaikan dalam kurungan dahulu. Tambahkan 62,5 tambah 40 ialah 102,5. 102,5 cm. Okey, tolakkan. Okey, 270 tolak 102,5. Kamu akan dapat jawapan dia 167,5. Tulis 167,5 sentimeter persegi. Okey? Inilah jawapan akhirnya. Dia ada banyak sikit lah step dia tapi akhirnya kita dapat jawapan dia. Okey? So dia ada 4 step dia. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Mula-mula kita cari dulu keseluruhan dia sebab kita dah ada dah 15 dengan 18 ni kan. Kita dah ada dah 15 dengan 18 ni. So kita dah tahu semua. Kemudian kita tolakkanlah dengan A dan tolak dengan B. So kamu akan dapat luas C. Okey? Ni jawapan dia. Okey. Yap. Xiao Ying, Wong Kishun, Ranjita. Ya, Ranjita hari ni kelas 1 permata. Hari ni kan. Sudah siapkah? Ini muka surat 64. Kita buat sama-sama. Sudah? Sudah, cikgu. Okey, pastikan kamu dapat. Sudah. Yap, Xiao Ying, sudah? Okey, kalau sudah, kita pergi soalan yang seterusnya. Sama je dalam buku teks kamu. Soalan ini ada, ni soalan sebelah ni tadi, TP4. Kalau kamu dah buat sama-sama dengan cikgu tadi, kejap lagi kamu hantar, kamu boleh dapat TP4. Ni nampak ni TP4. Okey, kita tengok pula soalan, ada 2 soalan lagi Okey, yang pertama, rajah di bawah terhasil daripada gabungan 3 bentuk A, B, C, G. A, B, C, G ialah sebuah segi 4 sama. Okey, segi 4 sama maksudnya sisinya semua sama. Okey, kemudian dia kata CDEG. CDEG pula ialah sebuah trapezium. Ini trapezium. So kalau trapezium maksudnya ini GC dan ED ialah selari. Okey, ini dia punya tinggi dia. Okey, kemudian AGEF. AGEF. Dia ialah segi 4 selari. Segi 4 selari tu macam ni lah. Okey, ini sama dengan ini. Ini sama dengan ni. Okey? Okey, jadi kita tengok dulu apa bacaan yang kita boleh ambil. Dia nak apa? Dia kata jumlah luas. Okey, so kita boleh buat ni A, kita buat ini B, kita buat ini ini B lah. Ni C. B pula. Sekejap. A, B, C. Okey, so kita cari satu persatu. Okey. Okey, so kita cari dulu yang pertama. Okey, kita cari A. A yang paling senang sekali kan? Sebab dia segi 4 sama. Segi 4 sama nak cari dia panjang darab tinggi je lah. Sebab sama. Okey, so kita buat luas A.
ialah tapak darab tinggi. Terus buat pun tak apa. 6 cm darab 6 cm. 6 darab 6, 36 cm kuasa 2. Okey. Okey, kemudian kita buat B pula. Okey, luas B. B ialah segi 4 selari. Segi 4 selari. Ingat lagi tak formula dia? Senang je. Segi 4 selari yang paling senang sekali. Okey, segi 4 selari sebab dia tapak darab tinggi je. Dia sama lebih kurang macam segi 4 sama tu Okey, so tapak darab dengan tinggi saja. Okey, so tinggi dia berapa? Tinggi dia kamu dah tahu dah tadi sini. 6 cm. Cikgu tulis juga sini. 6 cm. Okey, tapak dia berapa? Okey, tapak dia yang kita tak tahu. Okey, tapak dia tengok sini 6. Dah tahu dah. Sini 6, sini. So kalau sini 6, sini 4. 4 cm So ini 6. Okey. Sini ni 4 ni. Okey. So ini pun 4. Okey. So luas B just darabkan saja juga. Okey. Tapak darab tinggi. Okey. Ini kalau ini samalah kan. Sebab tu tadi 6. Okey. So ini juga tapak darab tinggi. Maksudnya 4 cm darab 6 cm. 4 darab 6 berapa? 24. 24 apa? cm dengan cm jadi cm kuasa 2. Okey, kemudian luas C. Okey, C pula. Macam mana cara nak cari C setengah darab hasil tambah sisi yang selari? Ini 6 cm, bawah ni 10 cm. Setengah darab 6 cm tambah 10 cm. Tinggi dia berapa? Tinggi dia tadi 10. Kalau dah ini 6, sini mestilah 4. Okey, darab 4 cm. Okey. Selesaikan dalam bracket dahulu. 16 cm darab dengan 4 cm. Kemudian kamu boleh kecilkan dia. Okey. 6 darab 1 darab 2 2, 2 darab 2 4. So tinggallah 16 darab 2. 16 darab 2 berapa? 16 darab 2 32. Oh. 16 darab 2. So kamu dapat sekejap 16 darab 2 ialah 32 cm persegi. Okey, jadi sekarang dia nak jumlah. Jumlah maksudnya kita kena tambahkan semua. Tambahkanlah ni. Tambahkan luas A ni tadi 36. Luas B 24. Luas C 32. Tambahkan semua. Jadi jumlah luas ialah 36 cm persegi tambah 24 cm persegi tambah 32 cm persegi. Yes, Ranjita dia nak tanya cikgu. Ranjita dia nak tanya. Tak cikgu, sila cikgu. Tak. Okey. Okey, jadi kamu pun ambil lah kalkulator kamu. Kalkulator kalau kamu pandai congak lagi bagus 36 tambah 24 tambah 32. Jawapannya kamu akan dapat 92. 92 apa? Sentimeter kuasa 2 atau sentimeter persegi. Okey? Okey. Setakat itu. Ada apa nak tanya? Boleh ke? Okey, ada apa nak tanya? Lagi satu soalan boleh?
Kita ada lagi 15 minit ni. Lagi satu soalan Okey, sekejap cikgu ambil soalan dia dulu. Okey, sekejap. Sekejap Okey, kamu boleh baca dulu tu soalan dia. Soalan nombor 2 tu muka surat sebelah. Okey. Oh. Ya. Inilah soalan dia. Sekejap. Macam mana nak terbalikkan dia ni? Oh ni. Okey, kita pergi soalan yang last. Oh, alah, dah ada jawapan pula. Jangan tengok jawapan dia. Sekejap balik semula. Sorry. Dah ada jawapan pula. Buku cikgu ni memang dah ada jawapan. Sekejap Cikgu ambil soalan dulu. Copy. Sekejap. Ni soalan. Sekejap ya. Cikgu ambil dia punya gambar rajah pula. Sorry. Okey. Okey, ni pun TP4 juga. Tak adalah susah sangat soalan dia ya. Okey, kita nak buat sama-sama. Dalam rajah di bawah PSTU, PSTU dan PQWV ialah segi empat tepat. QRV, QRV. Q, R dan V ialah masing-masing sisi tengah bagi sisi PR. Okey, tandakan kat sini. Okey, dia kata ini Q, R dan V ialah sisi tengah kepada PR, PS dan PU. Maksud dia kat tengah-tengah ya. Cari luas kawasan yang berlurik. Okey. So, kalau sisi tengah, so kita tahu dekat sini panjang ni 14. Jadi PV ini ialah 7 cm. Sebab apa? 14 bahagi 2. Okey. Kemudian kita tahu ni tadi R ialah titik tengah bagi P dan S. Jadi 18. 18 bahagi 2, kamu tahu dekat sini 9 cm. Okey. Okey, kemudian apa lagi? Okey, jadi sebelah ni 9. Kalau ini titik tengah, maksudnya ini ialah 4.5 cm. Apa je maklumat yang kamu tahu, kamu letak dahulu. Okey. Okey, jadi soalan dia nak tahu jumlah kawasan berlorik. Cikgu namakanlah ini A. Cikgu namakan dia A dan juga B. Lagi senang kita nak identify macam tu. Okey. Okey, jadi ini. Mula-mula kita cari A dahulu. Senang je. Okey, luas A. Luas A. A tu ialah bentuk apa? Segi empat tepat. Jadi panjang darab lebar. 7 cm darab 4.5 cm. Darabkan je. Okey, ada tak kalkulator? Kalkulator. Kalau tak boleh nak congak, boleh pakai kalkulator. Okey, 7 darab 4.5. So, jawapan dia 31.5. 31.5 apa? cm darab cm. cm darab cm. Sentimeter kuasa 2. Selalu ingat. Kalau untuk luas, dia ialah sentimeter kuasa 2 atau sentimeter persegi. Okey, kemudian kita nak cari ni pula. Okey, kita nak cari untuk B pula.
B. B ni bentuk apa? B ni kita tengok pun tahu. Okey, ini dengan ini selari, sebelah lagi tak selari. Jadi dia ialah bentuk trapezium. Okey. So kita tengok luas B ialah bentuk trapezium. Setengah darab hasil tambah sisi yang selari darab tinggi. Okey, setengah sisi yang selari. Yang ini. 18 dan juga 9. Buat 18 cm tambah 9 cm. Tinggi dia berapa? Tinggi dia yang ni lah. Yang 90 darjah ni. 14. Darab 14 cm. Okey, cikgu kata selesaikan dahulu dalam kurungan 18 tambah 9. 27 cm. Okey, darab dengan 14 cm. Lepas tu kita nak buat apa cikgu? Kita kena kecilkan dia. 1 darab 2, 1. 2 darab 7, 14. Okey, so apa lagi yang tinggal? 27 darab 7. Kamu akan dapat jawapan dia 189. Dapat jawapan dia 189. 89 apa? Sentimeter kuasa 2. Okey. So dia nak apa tadi? Cari luas kawasan berlorek perlu buat apa? Kalau dia nak jumlah, maksudnya kamu kena tambahkan. Tambah luas A dengan tambah dengan luas B. Okey? So kamu pun tambahkanlah. Okey. Tambah A tambah B, kamu akan dapat 31.5 cm persegi tambah 189 cm persegi. Kamu akan dapat jawapannya apa? 189 tambah 31.5. Kamu akan dapat jawapan dia 220.5 cm persegi. Okey. Okey. Wong Kishun sudah siap? Ya, Belum. Xiao Ying. Oh, belum. Okey, masih tulis. Ada tak faham tak? Semua faham tak soalan ni? Ada tak faham tak? Yap, Xiao Ying, ada tak faham ke? Tak. Yap, semua faham Okey, sebab dia tak suruh kita cari yang tiga segi ni. Jadi kamu cuma carilah A dengan B sahaja. Lepas tu kita sebab dia nak cari jumlah kawasan tu, so kamu kena tambahkan dia. Okey, so hari ni kita dah berjaya siapkan berapa soalan? 11 soalan. Okey, jadi nanti lepas ni apa kamu perlu buat? Kamu ambil gambar. Ambil gambar tadi muka surat 63, 64 dengan 65 yang atas tadi soalan 2 yang dah siap tadi kita buat sama-sama. Kamu ambil gambar terus send dekat dalam grup. So bila kamu dah buat tu maksudnya kamu dah boleh dapat TP sekurang-kurangnya dah boleh dapat TP 3. Tapi kena hantarlah. Kalau kamu tak hantar, tak dapatlah. Sebab cikgu tak ada bukti kalau kamu tak hantar. Okey, jadi setakat itu. Ada apa-apa nak tanya? Sudah siap ke? Sudah. Okey, Wong Kishun ada apa-apa nak tanya? Do you have any question? Wong Kishun ada apa-apa nak tanya? Do you have any question? Yap, Xiao Ying, ada apa-apa soalan nak tanya cikgu? Tak. Tak ada. Sudah siap ke Yap Xiao Ying? Tak. Sudah juga. Okey. So kalau tak ada apa-apa, kira dah habislah. Nanti cikgu jumpa kamu lagi hari Isnin. Okey, boleh? Jangan lupa lepas ni ingat, lepas ni terus ambil gambar muka surat. Cikgu tulislah kat sebelah ni. Okey. So lepas ni
Apa kamu perlu buat lepas ni? Cikgu type Lepas ini. Okay. Ambil gambar latihan muka surat 63, 64 dan 65. Hantar ke grup net. Okay. So kalau kamu hantar nanti cikgu boleh terus kasih kamu mata Allah. Matematik. Okay, lepas hantar cikgu boleh terus bagi kamu markah. Ya? Okay, faham Okey. Okey, kalau tak ada apa nak tanya, itu saja untuk hari ini. Okey, ingat ambil gambar terus masukkan dalam grup. Okey? Okey, kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk hari ini. Okey, jumpa lagi Yap Xiao Ying. Okey, jumpa lagi Wang Kishun. Bye-bye. See you.